Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Serbuan agensi anti rasuah di pejabat YTL Communication pada Rabu menjadi rentetan terbaru peristiwa terkait bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada tahun 2011, YTL Communication dianugerahkan projek 1 Bestarinet yang mana dimulakan Muhyiddin Yassin ketika menjadi Menteri Pendidikan dalam Kerajaan Najib Razak. Meskipun Serbuan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sama sekali tidak melibatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, namun ia mengundang tanggapan sangat buruk memandangkan projek itu sinonim dengannya, kata penganalisis politik Azmi Hassan. Masalah Muhyiddin Yassin bermula selepas pilihan raya umum 2022 apabila menolak cadangan dikemukakan yang di Pertuan Agong untuk membentuk Kerajaan Perpaduan bersama Pakatan Harapan PH. Justeru menjadikan Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri pada November tahun 2022. 5 bulan kemudian, Muhyiddin Yassin didakwa salah guna kuasa dan penggubahan wang haram berkait program Janah Wibawa, inisiatif bagi membantu kontraktor Bumiputra yang dimulakan di bawah pakej ransangan COVID-19 ketika menjadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin bekas Perdana Menteri kedua selepas Najib di bawah ke mahkamah mohon dibicarakan dan mendakwa tuduhan dihadapi berunsur pendakwaan politik. Walaupun berdepan masalah peribadi, Gabungan Perikatan Nasional PN menunjukkan prestasi baik pada pilihan raya negeri 6 negeri pada Ogos 2023 apabila terus menguasai di Kedah, Kelantan dan Terengganu selain menang banyak kerusi di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan PH. Kepimpinan Muhyiddin dalam Bersatu mula dipersoalkan selepas 7 wakil rakyatnya mengisytiharkan menyokong Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sedangkan wakil rakyat PAS kekal setia bersama partinya. Di sebalik apa yang berlaku, beliau mengumumkan tidak akan bertanding mempertahankan jawatan Presiden Bersatu pada Perhimpunan Agung Tahunan pada November 2023. Sehari selepas pengumuman dibuat, Muhyiddin menarik balik kenyataan tersebut dan menyatakan menerima nasihat isteri bahawa Bersatu kekal memerlukannya untuk kekal sepenggal lagi. Beliau kemudian mengemukakan formula menjelang pemilihan parti bagi menyegarkan pimpinan Bersatu di mana Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin menjadi orang nombor 2 dan bekas Timbalan Presiden PKR Azmin Ali mengambil alih jawatan Hamzah. Muhyiddin kelihatan semakin hilang keyakinan oleh parti komponen utama PN PAS. Ia terselah kurangnya kegairahan PAS berkempen untuk calon Bersatu pada PRK Kuala Kubu Baru pada Mei. Situasi itu semakin terang apabila PAS berjuang berhabis-habisan pada PRK Sungai Bakap sebulan kemudian dan menang kursi itu dengan majoriti besar 4,267 undi. Ketika PAS dan gerakan bertelingkah, peranan syarikat Arak dalam menyumbang dana kepada sekolah Cina, Hamzah muncul pendamai tanpa kelibat Muhyiddin yang berada di United Kingdom menghadiri majlis graduasi cucu perempuannya. Bagaimanapun ucapan Muhyiddin pada kempen PRK Negeri Ogos lalu menjadi tamparan paling besar di depannya sehingga membawa kepada pertuduhan di bawah akta hasutan. Dalam ucapannya, Muhyiddin didakwa mempersoal mengapa beliau tidak dijemput yang di Pertuan Agong
Ketika itu, Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk dilantik Perdana Menteri selepas PRU 2022, walaupun mengatakan sudah mempunyai sokongan 115 ahli parlimen. Sambil mempertahankan kenyataan itu merupakan fakta, namun ia membawa akibat lain. Selain diheret berdepan pertuduhan di Mahkamah, Istana Pahang sendiri menyangkalnya. Penganalisis Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia juga berkata, ucapan Muhyiddin antara penyumbang kekalahan PN di Nenggiri. PAS kemudian menjarakkan diri daripada Muhyiddin dengan timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man menyokong titah Tengku Mahkota Pahang supaya Muhyiddin disiasat sambil menegaskan kesetiaan kepada Sultan Abdullah. Pada hari Muhyiddin didakwa kerana menghasut, kepimpinan atasan PAS tidak kelihatan, hanya Setiausaha Agung dan Ketua WIP Perikatan Nasional PN, Taqiyuddin Hasan hadir tanda sokongan terhadap pengurusi gabungan itu. Sambil pimpinan PAS cuba menafikan ketidakhadiran mereka, merujuk Ketua PAS Perak Razman Zakaria juga hadir pada prosiding, namun tidak pula mengulas kehadiran pemimpin lebih kanan seperti Presiden Abdul Hadi Awang, timbalannya atau seorang daripada 3 naib presiden. Namun isu terbaru siasatan SPRM terhadap Wan Bestarinet mungkin tidak menjadi hukuman mati terhadap kerjaya politiknya, kata penganalisis Azmi. Katanya, kontroversi Wan Bestarinet telah berlarutan sejak sekian lama dan hubung kait projek itu dengan Muhyiddin Yassin hanya kerana inisiatif berkenaan di bawah seliaannya. Ia tidak meletakkan dalam kedudukan janggal berbanding ucapannya di Nenggiri, katanya kepada FMT mengambil kira ucapan terhadap Agong sebelum ini mengatasi kontroversi menyelubungi Wan Bestarinet. SPRM memulakan siasatan ke atas tuntutan bayaran bagi tender berkhidmatan Wan Bestarinet bernilai RM4 bilion yang dianugerahkan kepada YTL Communication Sdn Bhd YTL pada tahun 2011. Difahamkan siasatan itu bermula selepas SPRM membuat penggeledahan di pejabat kerajaan dan pejabat YTL di ibu negara. Hasil penggeledahan itu, sejumlah dokumen disita dan SPRM sedang mengkaji bagi mengenal pasti saksi yang akan dipanggil memberi keterangan untuk membantu siasatan. Siasatan menjurus kepada dokumen tuntutan yang mengandungi butir mantan palsu, membabitkan pembayaran kira-kira RM2.7 bilion menurut sumber. Fokus siasatan SPRM juga adalah menjurus kepada elemen jenayah lain yang tertakluk di bawah Akta SPRM 2009. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim, ketika dihubungi mengesahkan kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Beliau meminta semua pihak supaya memberi ruang dan masa kepada SPRM bagi melaksanakan siasatan tanpa sebarang gangguan.